sebab dia ada tanda sama dengan. Jadi kamu buat 7 nisbah 2 sama dengan X per 8 lah. Okay. Kalau ada je rangka tadi kita bagi satu. Tu markah kat sini lah. Okay. Kemudian darab silang. X darab 2 darab X. Kita darab silang langkah 2. So 2 darab X sama dengan 2 darab silang lagi 2 darab 8. Okay. So 2 darab X kita nak X saja. Jadi kamu akan dapat 2 darab 8. Okay, operasi dekat sini kita ada operasi darab Dekat sini ada darab. So bila darab kita pindah bahagian sebelah sini dia akan jadi bahagi. Jadi 2 darab X, saya nak X saja, saya akan bahagi dengan 2. Okay, so kamu akan dapat dekat sini. Kamu potong, cancel, kamu apa jawapan dia 8 Jadi satu lagi markah untuk jawapan yang betul. Jadi nombor 1 dia bernilai berapa markah? Dia bernilai 2 markah. Okey, itu untuk nombor 1 lah. Okey, boleh Okey. Itu untuk nombor 1. Okey, kalau untuk nombor 2, okay, Raja di bawah menunjukkan 4 set balang hitam dan putih. Kita ada hitam dan putih. Sebahagian gula-gula dimasukkan dalam barang hitam dan bahagian putih. Jadi dia nak tahu nilai X dengan Y kat sini Jadi balang, kalau perasan, balang putih ni dia ada 10, 16, X 28. Dia punya pattern kat situ. Yang dia sebut, bilangan gula-gula dalam balang bagi setiap set yang berikutnya masing-masing adalah berkadaran dengan bilangan gula-gula dalam balang yang sebelumnya. Jadi kes dia berkadaran. Okey. Apa maksud dia? Kita boleh buat dia dalam bentuk kadaran ataupun nisbah lah. Contoh, yang pertama ni balang putih. Dia ada nisbah dia sendiri. 10. Lepas tu macam mana dia boleh jadi 16. Lepas tu macam mana dia boleh jadi X dan juga 28. So semua ni kalau kita buat dalam bentuk kadaran kan, dia akan ada pattern dia sendirilah. Ini kan kita tengok. Okay. Contoh, kalau saya padamkan sikit. Ni macam tak jelas sangat. Lemak, kita bagi jawapan pula ya. Tak apa, kita buat balik. Okay, kita kecilkan. Okey. Kita ada putih. Lepas tu kita ada hitam Ni balang dia. Okay. So mula-mula kita ada 10. Lepas tu kita ada 16. Lepas tu kita ada X. Lepas tu kita ada 28. Ini kita ada 3, kita ada Y, kita ada 48. Kita ada 1 dengan 2 lah. Okey, yang kat sini dia ada pattern Kalau kita tengok putih, pattern dia, kita tengok putih dulu kita bagikan kepada 10, 16. 16 X 28. Dia ada pattern dia sendiri. Dia macam kadaran lah. Kalau 2, 4, 6, 8, 10 kan. Jadi 10 dengan 6 ni, kita kena cari pattern yang sesuai. Kalau kat sini saya nampak 10 dengan 6 ni, asal dia adalah tambah berapa jadi 16? Tambah 6 kan. Jadi kita try. Jadi, kalau 16 saya tambahkan lagi dengan 6, saya akan dapat berapa? 16 tambah 6. Tambah lagi dengan 6. Kita dapat 22 betul tak? Okay, saya try. 22 tambah dengan 6 lagi. Adakah saya dapat 28? Saya akan dapat 28. Jadi X dia kat sini adalah 22. Ni kena main try and error lah. Jadi macam mana jadi macam tu Okey, kalau case ni 3 jadi Y. Jadi kita macam mana? Macam mana Y jadi 48? Macam mana 48 jadi 192? Jadi kalau kita tengok kalkulator dia bukan unsur pertambahan sebab nombor dia start daripada star 3, kemudian Y tak tahu berapa, kemudian 48, nombor 10, kemudian nombor A. Ini confirm nombor darab.
kamu boleh darab berapa. Sebagai contoh, macam mana 48 jadi 192, kamu darab berapa. Jadi 192, kamu cuba bahagi dengan 48, berapa yang kamu dapat? Kalau 192 bahagi 48. Kamu kena cubalah. Jadi kalau ikut dia punya skema dekat situ, skema dia skema dia 192 bahagi 48 dapat berapa? Adakah kamu kalau 48 darab dengan 4 dapat 192 kan? Kamu kalau 3 kamu darab dengan 4 kamu akan dapat berapa ni? 12. Kalau ada cara lain, apa akan jawab masalah? Jawapannya bagi markah yang betul, markah dia lagi markah bagi pada jalan kerja markah. Dalam pekerjaan kita dapat faham kan? Alright. Okay, jadi itu untuk nombor 2 ada 4 markah. Baik, main game cikgu ajar slow. Sekarang kami ada 6 markah. Okay, kita tengok pada nombor 3. Ali, Subeng dan Murusami. So ada 3 orang. So saya ada Ali, saya ada Subeng, saya ada Murusami. Berkongsi 66 biji buah. Maksudnya jumlah diorang ni, buah diorang ada 66. Jadi kita kata bilangan temikai yang dimiliki oleh Ali adalah 2 kali ganda bilangan temikai Subeng. Jadi berapa kita tahu Ali ni ada 2 kali ganda daripada Subeng. Kalau Subeng saya letak sebagai Anu ataupun Anu sebagai X, apa-apa nilai lah. Jadi X. Jadi kalau 2 kali ganda Subeng, Ali. Kalau Subeng X, kalau Ali 2 kali ganda Subeng, maksudnya Ali adalah 2 darab dengan X. Okay, sebab ayat 2 kali ganda tu. Dan kata, manakala Murusami memiliki 6 biji lebih daripada Subeng. Kalau Subeng X, Murusami memiliki 7 biji pula kan? Apa? Memiliki 6 biji lebih daripada Subeng. Kalau Subeng X, Murusami 6 lebih. Jadi dia mesti X tambah 6 lebih. Okay, jadi yang diberi kat situ. Saya buat macam ni, bagi satu markah kat sini Okay, and then dia kata dia berkongsi 66 biji. Keseluruhan adalah 66 biji. Kami tambahkan nisbah tu jumlah ni. Sebelum ni saya dah ajarkan jumlah nisbah kan. Tambahkan semua nisbah yang ada. Jadi kamu tambahkan. Tambahkan. Ini semua 6. Kalau kita bawa 4 ni akan jadi operasi dia tolak. Macam tadi kalau darab bawa pergi tempat sebelah jadi bahagi. Bawa pergi tempat tolak. Jadi kat sini kamu akan dapat 66 tambah 6 dia akan jadi tolak 6. So 4x sama dengan 60. X sama dengan, okey, 60 kamu bahagi dengan 4, kamu akan dapat, bila dapat 15 bagi
satu lagi markah kat sini. Ni jumlah nisbah pun satu markah. Kat sini banyak markah dia. So ada 3 markah kat situ. Okey, baru X. Sekarang soalan dia kata cari nisbah bilangan buah temikai yang dimiliki oleh Subeng kepada Murusami. Jadi dia nak apa? Subeng dengan Murusami saja. Jadi kamu dah tahu dah. Subeng tadi berapa? Dia punya nisbah. Subeng ialah X. Kat sini kan? Okey, so Subeng sama dengan X. Jadi X sama dengan berapa biji? 15 biji. Okey, so ini satu markah kat sini. Satu lagi Murusami 6. Jadi kita dah tahu dah tadi. Okey, kalau X tambah 6, X kamu ialah 15. So 15 tambah 6, kamu akan dapat berapa ni? 20 lagi markah. Jadi jumlah markah dia ada 1, 2, 3, 4, 5 markah untuk nombor 3. Okay, so total dia 5 markah kat sini. Banyak markah dia. Okay, soalan dia agak mencabar lah. Banyak nak kena baca. Okay, so boleh tak ikut saya untuk nombor 3. Okay, nombor 4. Raja di bawah menunjukkan kawasan Blorek dengan keluasan 500. Jadi kawasan Blorek berapa? 500 cm kuasa 2. So kamu nak kena cari luas kawasan tidak berlorek. So yang ini, okay, kamu buat kawasan berlorek nisbah dengan tidak berlorek. TB Buat TB. Jadi berlorek, kawasan ada berapa berlorek? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yang berlorek ada 4. So kita mau buat 4. Nisbah, okay, tak berlorek ada berapa yang tak berlorek? Kita buat pen lain Tak berlorek 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. So nisbah 6. Kemudian maklumat yang diberi, okay, kalau ada benda ni, okay, maklumat yang diberi adalah kawasan berlorek luasnya 500. Jadi berlorek 500. Kamu pun letak sini 500. Okay, dia nak cari luas dalam kawasan yang tidak berlorek. So berlorek kita tahu tak? Tak tahu. Tak tahu kita buat unknown ataupun anu X. Okay. So yang ini, apa cara dia? Okay, kalau kamu buat kadaran pun boleh. Maksudnya kamu buat sama dengan macam tadi. Jadi kamu buat macam mana Ataupun satu lagi kamu boleh buat nisbah setara kan. Nisbah setara pun boleh ataupun kadaran macam nombor 1 tadi. Nombor 1 tadi saya pakai kadaran. Saya buat per kan. 7 bahagi 2. Nisbah 2 sama dengan X nisbah 8. Jadi mana-mana cara yang senang lah. Okay. So kalau kat sini 4 nisbah 6. Kalau langkah 1. 4 nisbah 6 sama dengan 500 nisbah kepada X. 500. Yang macam ni. Jadi kalau nak cari X macam mana? Kita pakai darab silang. Jadi 4 darab X sama dengan 500. 500 darab dengan 6. Okey, jadi kita nak X sahaja. Kalau sini darab, pindah satu tempat dia akan jadi bahagilah. So 500 darab 6. Jadi kat sini kamu akan dapat jawapan dia. Okey, apa jawapan dia? Okay, jawapan dia ialah kira dulu dapat berapa. Okay, kamu akan dapat 750 cm kuasa 2 cm persegi sebab dia luas kan. Okay, jadi markah dia kat situ. Kat mana kamu nak bagi markah? Kita bagi 3 markah. Okay, markah pertama. Okay, kamu bagi dekat, kalau ada 4 nisbah 6 ni. Okay, maksudnya kamu faham. Saya bagi satu markah kat sini. Okay, lepas tu dia buat jalan kerja. Ada tak apa-apa jalan kerja? Satu markah. Jalan kerja, kalau kamu buat nisbah setara boleh. Kalau buat kadaran macam ni pun boleh. Dan jawapan dia satu lagi markah. Buat 4. Okay. Okay, kemudian soalan yang kelima. Okay, soalan kelima dia cerita
Berikut merupakan senarai bahan-bahan yang digunakan untuk kilang membuat 750 keping biskut margarin. Tapi yang ni semua untuk 750 keping ya. Maksudnya biskut lah. Tapi dia nak dengan menggunakan senarai yang beri, senaraikan bahkan nak 750, dia nak 225. Okey, so cara dia macam mana? Kita kena tengok apa unit yang kita ada. Okey, unit pertama yang kita ada ialah tepung. So kita ada tepung. Yang kedua kita ada margarin. Yang ketiga kita ada gula. Okey, tepung 2 kilo 400 gram bersamaan dengan 2,400 gram lah. Margarin 1 kilo 600 gram bersamaan dengan 1,600 gram, 2,000 gram. Okay, ini semua untuk 750 piece. Kita nak 225. Okay, jadi sebenarnya dia dah bagi hint. Kalau untuk 750 piece, maksudnya semua ni semua kita cuba bahagi dengan 750. Okey, sebab ni semua untuk 750. Jadi kita bahagikan. Bila kita bahagi dengan 750, kita akan dapat sama dengan 2,400 bagi 750, kita dapat 3.2. 1,600 bagi 750, kamu akan dapat 32/15. Ni kamu kena kira lah kan, dengan kalkulator. Yang ketiga gula. 2,000 bahagi 750, kamu akan dapat 8/3 dengan 3. Okey, kemudian soalan dia nak untuk 225 piece. Kira bila kamu dah bahagikan 750, ini untuk berapa keping? Untuk apa keping? Cuba kamu teka. Sebenarnya untuk satu keping, untuk satu biskut. Sebab dah dibahagi kan. So portion dia untuk satu biskut. Jadi soalan dia nak 225 piece. 225 keping. So kamu nak buat macam mana ni untuk portion satu biskut? Kamu mestilah kena dah apa? Darab dengan 225. Okay, jadi 3.2 darab dengan 225, kamu dapat 720. Nisbah. Alamak, tulisan dia tak berapa cantik lah. 720. Okay, 32/15 darab dengan 225, kamu dapat 480. Yang ketiga 8/3 ni. Ni 8/3 Okay, 8/3 darab 225, kamu dapat 600 kat sini. Jadi untuk membuat 225 keping, kamu memerlukan 720 apa? Unit dia apa tadi? Ni gram kan? Saya dah convert semua dalam gram. Jadi kamu memerlukan 720 gram tepung. Kamu memerlukan 480 gram margarin. Dan kamu memerlukan 600 gram gula. Okey, jadi markah dia kita boleh bahagi. Saya tukar pen. Okey, yang pertama. Okey, nak bagi kat mana? Okey, ada bahagi tak? Yang ni lah bagi satu kat sini. Okey, and then darab. Satu lagi operasi dia. Okey, and then jawapan dia. Ini jawapan dia. Satu lagi. Okey, jadi jawapan dia. So ada 3 markah kat sini lah. 3 markah. Jadi ni satu markah untuk jalan kerja. Apa-apa je ada jalan kerja. And then kamu bagi. Maksudnya ada 2 jalan kerja, 1 markah. Okay, untuk nombor 5. Dan soalan terakhir. Okay, Raja yang dimiliki menunjukkan wang simpanan 3 orang murid A, B dengan C. Okay, jadi kamu ada nisbah di dah beri. So kamu A, pakai pen lain lah. Okay, pakai pen ni pula. Okay, A nisbah kepada B, nisbah kepada C. Okay, A berapa nisbah wang dia? 4. Jadi 4. Okay, B ialah 3. C ialah 2. Okay.
Lepas tu dia bagi lagi. Beza simpanan wang pelajar B dan C ialah 2,300. Apa maksud beza? Beza tu maksud dia tolak. Tolak apa? B tolak dengan C. Jadi kat sini kamu faham, B kalau kamu tolak dengan C, kamu akan dapat RM 2,300. Yang ni hint yang dibagi ya. Okey, B nisbah B berapa? 3. Tolak C nisbah C berapa? 2. Okey, kamu akan dapat 2,300. Ini benda dia. Okey, maksudnya 3 tolak 2, 1 nisbah kamu akan dapat 2,300. Ya. Nisbah represent 2,300. Alright, do you understand what I'm saying? Okey, bagus. Okey, sekarang dia kata cari wang simpanan terbesar dan wang simpanan terkecil. Jadi dia nak wang simpanan terbesar. So kita cari yang terbesar. Apa maksud dia? Terbesar maksudnya kita tengok nisbah yang paling tinggi apa? 4 ke 3 ke 2? 4 lah kan? So kita tahu A tu yang terbesar jadi 4. Jadi kalau 1 nisbah bernilai 2,300. Jadi kalau 4 nisbah apa maksudnya? Maksudnya 4 kali 2,300. Okay, jadi RM, sebab dia dalam bentuk RM kan. Okay, kamu akan dapat 9,200 untuk A. Okay, yang kedua dia nak yang terkecil. Jadi terkecil, yang mana terkecil? AB dengan C ni. C kan? So C adalah terkecil. Berapa dia punya nisbah? 2. Jadi 2 darab dengan 1 nisbah 2,300. Kalau 2 nisbah, berapa jawapan dia? RM. Berapa tu? 4,600. Okay. So yang ini kamu boleh bagi markah. Agak-agak berapa markah dia ni? Kita tengok. Okay, kalau ada tulis macam ni, bagilah 1 markah kain merah. 1 markah kat sini. Okay, lepas tu dia ada buat 1 nisbah sama dengan 2,300. Bagilah 1 markah. Ni jawapan dia. Jawapan dia. Okay, kat sini kita bagi dia 4 markah. Okay. 4 markah lah kat situ Boleh? Okay, jadi kamu boleh total up. Soalan 6, 4 markah. Soalan 5, 3 markah, 7 markah. 7 markah campur soalan 4, 3 markah 10. 10 campur dengan 5, soalan 3, 15. 15 campur dengan 4, 19, 20, 21. Jadi berapa jumlah kamu letak atas ni, kamu per dengan 21. Okay? Ni berapa? Jadi berapa bahagi 21 markah kamu. Okay? Tu yang saya share screen tu lah. Alright. Jadi nanti kalau kamu rasa macam laju, kamu boleh tengok recording. Nanti saya akan bagilah record dekat kamu ya. Okay, so far ada apa masalah tak? Kamu boleh cakap lah kalau ada masalah. Kalau ada benda nak tanya. Ada benda nak tanya? Siapa ni? Adlin, Aminku, Muhammad Farhan. Kelas mana ni? Satu Iman. Adlin satu Iman. Boleh cakap ke? Tak boleh cakap Semua turn off caption. Semua boleh turn on caption ke? Naufal, satu jujur. Satu Amal, Farhan. Oh, okey. Saya rasa kamu boleh turn on ni ataupun saya sendiri. Saya pun tak pasti sebab saya baru first time guna. Okey. Okey, jadi kita tamat di sini saja Tak ada soalan kan? Tak ada Okey, saya harap ini jadi pertemuan kita yang pertama. Wah, betul. 4 daripada 5 soalan, Naufal, bagus.
Okey. Yang lain betul apa? Sempat tak cek? Okey, terima kasih Luqman. Thank you Ajamet. 46 Naufal. Okey, terima kasih Aminku. Okey, so nanti kita akan jumpa lah next time Lain tak ada cakap Alah, ada orang nak join tapi tak payahlah dah habis dah. Okey, terima kasih. Saya stop recording ni. Okey, so kita keluar daripada kumpulan ni. Okay, terima kasih. Stop recording.